Allah, Allahu ya Allah, Allah, Allah. Dan semoga Allah Ta'ala dengan rahmat dia terus memberi kita keizinan untuk kita rasa kehendak. Rasa kehendak apa? Rasa kehendak hati kita untuk kita duduk dalam majlis ilmu. Dan semoga Allah beri kita rasa kehendak lagi untuk kita terus berada dalam taat. Sampai bila? Sampailah satu masa nanti pastinya Allah akan keluarkan roh kita ni daripada jasad kita. Dan di waktu itu jasad kita ni dah tak boleh buat apa lagi dah. Dan roh ini akan dibawa menghadap Allah. Kemudian diletakkan semula waktu kita dalam alam barzah. Dan kita telah menggunakan jasad yang lain. Jasad yang ada tu dah hancur dimakan bumi. Jadi waktu itulah nanti pastinya kita akan ditanya apa yang kita buat di atas muka bumi ni. Jadi sementara ada nafas untuk tarik, ada nafas untuk turun. Syukurlah nikmat tu yang kita dapat. Syukur kita lahir daripada keluarga Islam. Dan kita mendapat Islam secara percuma je. Terus Allah bagi agama Islam kepada kita sebab kita lahir daripada rahim perempuan Islam, daripada mak kita. Dan syukurlah Allah beri kita ni menjadi umat yang paling istimewa, itulah Muhammad, Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan kelebihan-kelebihan yang kita ada ni, kita gunakan sebaik mungkin. Dengan cara beramal, berzikir, berselawat, beristighfar dan banyakkan kerja-kerja taat. Mudah-mudahan Allah dengan rahmat-Nya menolong kita dalam semua ketaatan dan membantu kita dalam semua ujian yang diturunkan dan memberi kita hikmah segala kebaikan yang kita dapat. Okey, kita pagi ni macam biasa, pagi Rabu, kita baca kitab Muhimmah. Muka surat berapa sambung? 25 Ustaz, Rumi. 25. Perenggan keempat. Dan aku lihat pula seorang perempuan yang tergantung hal keadaannya dipotong. Dipotong sekali daging, betul? Ya, daging sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Nah. Okey, tengok muka surat 25. Kalau jari ini muka surat 7. Masih lagi menceritakan apa? Menceritakan bagaimana Rasulullah melihat perempuan-perempuan yang sedang disiksa di dalam neraka. Allah lihatkan dia waktu dia dan diceritakan kisah ini kepada Sayyidina Ali dan juga kepada anaknya Fatimah. Bila Sayyidina Ali dengan Fatimah ni ketuk pintu dan Rasulullah buka pintu dan melihat Rasulullah ni sedang menangis dengan tangisan yang amat sangat. Pada malam Miraj, beberapa perempuan daripada umatku disiksa yang amat sangat. Itu adalah cerita siksa ni. Dia nampak cara jaga, bukan mimpi. Miraj ni bukan mimpi. Islam Miraj ni bukan mimpi. Dibawa roh dengan jasad dia untuk dia perlihatkan bagaimana umat dia disiksa atau beberapa kesalahan yang dinyatakan nanti. Okey. Hingga Rasulullah lihat juga ada seorang perempuan yang tergantung hal keadaannya, dipotong segala daging badan dia. Dia potong segala daging badan dia. Daging badan dia dipotong. Badan dia digantung. Daging badan dia dipotong. Kenapa ni? Ni nanti adalah nanti muka depan nanti ditunjuk. Daripada hadapannya ia ke belakang. Daripada segala anggotanya dengan gunting daripada api neraka.
kalau kita dengar dia punya siksaan ni, memang dahsyat lah. Saya cakap banyak kali dulu ni. Siksaan ni memang dahsyat. Dan Rasulullah tengok dalam keadaan dia sampai menangisi. Dia menangis, dia tengok umat dia kena siksa macam ni. Itu Rasulullah kata, aku ni bagaikan seorang yang menjaga. Kalau kita pergi ke katu lah. Ke katu. Aku ni bagaikan seorang lelaki yang menjaga ke katu, jangan hinggap ke api. Ke katu ni kan suka cahaya, lampu, api suka. Tapi bila sampai kat lampu tu nanti, dia mati. Dia punya sayap dia akan jatuh, lama dia mati. Jadi Rasulullah ni, dia kalau boleh dia nak tahan. Jangan pergi ke api ni. Maknanya jangan masuk neraka. Jangan masuk neraka. Tapi ada juga umat dia yang pergi ke neraka ni. Kenapa pergi ke neraka ni? Dia buat benda-benda yang dinyatakan nanti. Hingga menyebabkan dia disiksa di akhirat. Digantung, dipotong sahaja daging badan dia. Dipotong dengan apa ni? Dengan gunting api neraka. Kita tengok dekat berjalan kan, ada orang jual apa? Sotong gunting apa tu? Dia goreng sotong ni, dia gunting. Tu. Ayam gunting. Kita ingat. Dalam neraka pun ada gunting. Kita pergi berjalan tu, kita nampak gunting ni, kita kata Allah, dalam neraka pun ada gunting. Siapa yang kena gunting ni? Jadi kau tengok perempuan kena gunting. Lelaki pun ada yang kena gunting. Tapi Mi'raj ni dilihatkan perempuan kena gunting. Gunting macam mana? Dia gantung badan dia, dia gunting depan, dia gunting belakang, dia gunting. Gunting ni bukan gunting biasa ni. Gunting ni dia buat daripada api neraka. Untuk menggunting-gunting daging dia. Dalam keadaan dia hidup, tak mati dan dia merasa amat sakit. Dan aku lihat pula seorang perempuan yang tergantung hal keadaannya. Maknanya perempuan tergantung lah. Hitam segala mukanya. Dan hitam juga dua susunya. Dan api memakan isi perutnya. Ini kira siksa yang sangat dahsyat semua ni. Api makan isi perut dia, hitam segala muka dia, hitam segala susu dia, buah dada dia, dan api makan isi perut dia. Rasulullah boleh nampak macam mana api ni ada dalam perut dia. Kita sakit perut pun tak tahan. Bukan ada apa-apa pun, sakit perut je. Silap makan ke keracunan ke apa benda ke. Tapi ini bukan keracunan lagi ni. Ini api dah ada dalam perut. Panas ni api tu sampai hitam muka. Hitam muka. Ini bukan panas hitam muka sebab matahari. Ini hitam muka sebab panasnya perut. Dalam perut ada api. Pun ada juga yang disiksa sedemikian. Na'udzubillah. Rasulullah ulama ajar kalau belajar ni dengar siksa neraka, minta lindung. Lindungilah kami, na'udzubillah, aku berlindung dengan engkau. Atau baca na'udzubillah, aku berlindung dengan engkau. Allah ma'ajirna minan nar. Yang kita baca lepas subuh lepas maghrib 7 kali. Allah ma'ajirna minan nar, Allah ma'ajirna minan nar, Allah ma'ajirna minan nar. Baca 7 kali. Jangan baca 6, jangan baca 5, jangan baca 3, jangan baca 8, jangan baca 9. Baca 8, baca 9, dapatlah pahala baca lebih. Tapi fadilat tak dapat. Kelebihan yang Rasulullah kata tu tak dapat. Orang yang baca lepas subuh, Allah ma'ajirna minan nar. Dalam hadis kata Allah ma'ajirna minan nar. Allah ma'ajirni minan nar. Ada hadis kata Allah ma'ajirni minan nar. Tapi kalau kita baca ramai dalam jemaah, kita boleh baca Allah ma'ajirna minan nar. Tapi kalau imam baca Allah ma'ajirni minan nar pun tak salah. Sebab hadis tu memang bunyi begitu. Hadis bukan bunyi Allah ma'ajirna. Hadis bunyi Allah ma'ajirni. Jadi kalau imam baca Allah ma'ajirni pun tak apa. Tidak menjadi kesalahan. Kerana hadis tu dia berbunyi macam tu. Allah ma'ajirni. Allah kata siapa baca 10 kali lepas maghrib, jika dia takdirkan dia mati sebelum subuh, maka Allah hindarkan dia api neraka. Siapa baca sebelum lepas subuh, dia takdirkan dia mati sebelum maghrib, maka Allah hindarkan dia api neraka.
Apa kalimah tu? Allahumma ajirni minan nar, baca 7 kali. Habis kalau solat lain berapa kali yang baca? Zuhur, Asar, Isyak berapa kali nak baca? Ulama ajar kita berapa kali nak baca? 3 kali. 3 atau 7 lah. 3. Dia katakan baca 3. Baca daripada bilangan yang ganjil. Baca 7 tak apa. Tapi hadis tak sebut 7 pada Zuhur, Asar dan Isyak. Jadi ulama yang syorkan baca 3. Ada benda Rasulullah tak cakap, tapi ulama ada syor. Kita boleh ikut ulama mensyur. Macam kita katalah, kalau nguap, Rasulullah kata tutup tangan. Tutup dengan tangan, mulut. Ulama ajar, di sini, tadi kata dulu dah. Di sini, atau kanan, belakang. Sini. Kanan tak boleh buat sini. Dia kena sini. Jangan baca ke 10. Nabi kali 7 je 7. Takut tak dapat fadilat. Yang 10 tu yang kalimah lain tu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Yuhyi wa yumiit. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tu baca 10. Dengan dalam keadaan kaki tidak menukarkan kedudukan daripada akhir. Itu baca 10. Dan dia akan diberi 10 kewajikan. Itu dah ada hadis. Jadi dia kata gitu. Dan Rasulullah tak sebut baca apa. Tutup mulut muak ni baca apa tak sebut. Tapi ulama syorkan, sebab waktu tu Rasulullah kata syaitan akan masuk dalam mulutmu, maka ulama syorkan untuk kita baca apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tu baca tahu tu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dia ajar je gitulah. Sama juga ni. Ni. Okey. Ada yang tanya, macam mana kita nak mohon dengan Allah supaya kita istiqamah dan taat? Dia lawan dia istiqamah ni, tak istiqamah lah. Kenapa tak istiqamah? Sebab dia rasa berat. Untuk ibadat ni dia rasa berat. Jadi nak Allah angkatkan berat tu, ada doa-doa yang kita kena amalkan yang diajar oleh guru-guru lah. Okey, saya dah tunjuk doa ni. Mungkin kita boleh amalkan doa ni. Sekejap Kami buka file sekejap. Tak buka file lagi. Sekejap. Okay, nampak tak? Sharing. Slide. Tak ada lagi Ustaz. Alhamdulillah nampak dah Ustaz. Okay. Dah nampak dah. Ambil yang tu. Nanti tengok. Itu yang ulama-ulama ajar kita lah. Macam mana kita nak apa? Kita nak istiqamah. Dia katakan untuk istiqamah dalam ketaatan. Kadang-kadang kita tengok ada masa kita rajin sangat. Ada masa kita betul-betul lembut dengan suami kita. Ada masa pula tidak seperti itu. Ada masa rasa macam nak melawan. Ada rasa macam nak berontak. Itu tanda kita tak istiqamah. Apa yang penting, yang menakutkan, bila kita tak istiqamah, kalau tak buat dosa tak apa.
Tapi kita tak istiqamah ni sampai menyebabkan ada kalanya kita terjun dalam dosa. Taat pada suami tak istiqamah. Benda lain istiqamah lah, boleh lah insyaAllah lah kot. Semayang boleh istiqamah. Tapi semayang pun tak istiqamah pada awal waktu. Selalu semayang lewat. Pukul 3 boleh semayang zuhur. Padahal boleh ijaz semayang 1.5. Pukul 3 boleh semayang. Semayang tak istiqamah juga pada awal waktu. Semayang pun selalu ni tak khusyuk. Bukan istiqamah khusyuk, istiqamah tak khusyuk. Ni berat tau. Ni berat. Semayang selalu terlupa rakaat. Ni kalau terlupa rakaat ni maknanya kepala kita dah teruk sangat. Kalau selalu sesekali lupa rakaat boleh tahan lagi dah. Selalu lupa rakaat. Hatta subuh boleh lupa satu kedua. Ini maknanya dah teruk sangat dah. Ini dah kritikal. Ada benda tak kena dengan hati kita dan keadaan dia dah kritikal. 3 ke 4. Ini kritikal. Ini kalau orang kata kalau COVID ni pasal 5 lah. Kalau kanser ni tahap 4 dah. Itu sangat. Hampir-hampir kadang-kadang payah nak ubat. Kenapa payah nak ubat? Kita biarkan penyakit itu dah lama sangat. Kita biarkan penyakit itu dah lama sangat. Jadi dia telah dikerumuni oleh tentera-tentera adat. Ada kebiasaan yang kita memang tak khusyuk. Dan kita tak ada usaha langsung nak beki. Bila satu hari kita sedar kita nak beki, kerja kita makin banyak. Kita kena hadapi satu benda yang teruk. Kita kena mujahadah dengan kuat. Kita kena lawan hati kita dengan kuat. Dan waktu tu untuk Allah tolong, Allah akan uji kita. Allah akan uji kita untuk kena lulus. Supaya dia nak bagi kita hadiah. Apa? Istiqamah. Bagi kita hadiah. Time malas tu lah kita kena push. Kita kena paksa dia kita. Sebenarnya waktu. Time ada kepentingan lain. Kita kena push dia kita. Tak sebenarnya tu. Kadang nak buat kerja rumah ke apa. Kerja rumah ni bukanlah mesti buat sekarang. Lagi 20 minit pun boleh buat juga. Tak adalah beri kesan apa-apa. Solat dulu. Kenapa? Nak lawan. Lawan apa? Lawan untuk merasakan Allah itu besar dan kenalah mengutamakan apa yang disuruh. Tu nak kena istiqamah ni. Taat pada suami nak kena istiqamah. Hari-hari nak kena taat. Jangan mood baik taat. Mood baik panggil dengan lembut. Mood tak baik, muka masam, cakap kasar, tengking-tengking, bergaduh, tak puas hati, mengamuk ke, baling apa, barang ke, hempas handphone ke, baling bantal ke, hentak pintu ke, itu tak istiqamah. Kalau dia mati masa tu dia tak kena ikan dia mati dia hempas handphone dia mati na'udzubillah. Ni kesaan yang disebut ni dia kena. Mood baik, okey. Tegur suami dengan baik. Cakap dengan lembut. Kamu juga dengan suaminya. Mood baik, okey. Dengan anak cakap lembut. Kena letih sikit je, dah mula. Fizikal tu tak ada ganggu. Fizikal penat je, habis. Semua orang dalam rumah kena marah. Ustaz, boleh tanya? Ya. Adakah anak yang belum kahwin, hormat dia, taat dia, sama tak dengan suami pada orang perempuan yang dah kahwin dengan anak yang belum kahwin untuk dengan bapaknya yang dia hormat? Dia anak belum kahwin ni, dia nak keluar rumah, dia kena minta izin mak bapak dia. Dia kena faham ni. Tak boleh tiba-tiba dia keluar rumah, dia dah tahu tiba-tiba 3 hari tak balik. Ni ada orang buat kadang ni. Tanya mak dia gimana? Entah gimana tahu dia keluar. Tak boleh. Berdosa tau. Dia anak malaikat juga. Walaupun dia belum kahwin. Lepas tu dia dekat asrama, dia dekat universiti. Sekarang ni tak adalah kat universiti. PKP. Kalau dekat universiti, dia nak keluar dari universiti tu, kita yang faham dia dekat universiti. Kalau kita datang tengok dia, tiba-tiba dia kata, dia dekat Kuala Lumpur lah, jalan-jalan dengan kawan dia. Ini berdosa. Dia tak beritahu pun mak dia nak keluar. Macam mana isteri ni kena minta izin suami, begitulah anak-anak bujang perempuan ni yang belum kahwin, dia kena minta izin mak bapak dia. Rupanya mak dia tahulah, atau bapak dia tahu, cukup lah. Begitulah kedudukan dia. Bagaimana dia tak boleh cakap kasar dengan mak bapak dia, seperti mana isteri tak cakap kasar dengan suami, begitu juga dengan bapak dia cakap kasar.
Bukan maknanya dia dah kahwin, dia boleh cakap kasar. Tak juga. Bila dia dah kahwin, dia kena ada seorang lagi untuk taat. Yang taat itu mesti lebih dari bapak dia. Dia mesti utamakan suami dia daripada utamakan mak bapak dia. Kalau mak bapak dia kata A, suami dia kata B, dia kena cakap B. Dia kena buat B. Walaupun dia dengan mak dia memberontak kata nak A, dia tak boleh buat A. Dia kena buat B. Kenapa dia buat B? Waktu tu Allah suruh dia buat B. Kenapa? Perkataan itu daripada suami dia. Bukan suami dia suruh. Suami dia macam cakap dengan dia. Tapi hakikat dia Allah yang suruh. Tu dia kena faham ni, benda ni kena faham. Nak tanya ke? Sila. Assalamualaikum Ustaz. Nak tanya, taat maksud taat isteri pada suami tu macam mana Ustaz? Selagi dia tak suruh kita buat benda langgar syariat, kita kena taat. Tahu? Kalau dia kata buat air, kita buat air. Masak, kita masak. Selagi dia tak suruh buat benda yang berdosa, kita kena taat dia. Kalau kita tak boleh, kita cakap dia kenapa tak boleh. Dia kena guna budi bicara dia. Selagi tak langgar syariat, selagi tak suruh buat benda dosa, selagi itu hukum taat itu ada pada dia. Kalau tidak, dia kena tak taat. Ya ni Ustaz, kalau macam mana? Ya nak apa? Kalau anak betul-betul Ustaz, dia nak tak pada siapa? Suara betul-betul lah dari tadi. Kalau anak tu ibu tunggal, dia nak taat pada siapa? Dia tak ada suami, tak ada suami. Kalau dia ada mak bapak dia, kita tak ada mak bapak je lah. Kalau dia tak ada mak bapak dah, suami pun tak ada, apa pun dia kata pada Allah. Betul tak? Tak boleh, makna dia tak ada suami, dia boleh keluar pakai baju cantik-cantik, pakai wangi-wangi. Aku dah tak ada suami tau, suka hati aku lah. Tak boleh suka hati, dia ada Allah. Betul tak? Dia ada Allah yang dia kena taat. Dia tak boleh keluar wangi-wangi, dia tak boleh solek-solek. Walaupun tak ada suami, dia tak boleh keluar rumah dengan solek. Sebab apa? Dia nak tunjuk solekan dia ni pada orang lain. Tak boleh. Nanti ada cerita dalam ni juga ni. Perempuan kalau kat rumah dia tak solek-solek, tapi kalau rumah dia solek, dia ada seksa di akhirat. Nanti, dalam ni kita akan sampai nanti. Dia tak boleh kata, aku tak ada suami lah, seperti aku nak whatsapp dengan siapa, nak bercerita dengan apa, nak cakap apa dengan lelaki. Tak boleh. Jangan salah faham macam ni kan. Aku dah keluar dengan siapa, aku nak dating dengan siapa, nak pergi makan dengan siapa, nak bercerita dengan siapa, nak ketawa dengan siapa, nak gurau dengan siapa. Aku dah bebas. Mana ada bebas? Ada syariat. Ustaz nak tanya, kalau dia bersolek, dia keluar dengan suami dia bersolek, tapi niat dia bersolek untuk suami dia. Macam mana? Tapi dia keluar rumah tak boleh bersolek. Macam mana dia keluar rumah dia kata nak bersolek tu suami dia? Kan orang ramai tengok muka dia. Nak bersolek pakai gincu depan suami tak apa. Nak keluar rumah gincu masih ada. Ambil bedah tutup. Tu pakai bedah elok. Banyak orang pakai gincu, pakai apa, pakai lipstick, pakai bedak, pakai apa, dia keluar rumah untuk siapa? Saya tanya lah, untuk siapa? Dia pergi kerja, dia nak suruh siapa tengok? Sebenarnya, tanpa dia sedar. Orang lain tengok. Orang lain. Tengok. Tahu? Dia kongsikan muka dia ni, bukan untuk suami dia. Dia kongsikan untuk orang lain. Itu hakikat dia. Tapi kalau ada orang lelaki, perempuan lain nak kongsi suami dengan dia, wah, boleh pecah dunia dia buat. Boleh berbunuh. Tapi dia pakai baju yang ketat nampak bentuk. Dia kongsikan bentuk tubuh dia dengan orang lain, orang lelaki. Dengan bos dia kat pejabat, dengan kawan dia kat pejabat. Naik lelaki, wangi-wangi, orang bau naik lelaki wangi. Pakai baju ketat, nampak bentuk punggung. Kadang pakai jubah, nampak bentuk punggung. Kadang bentuk dalam pun nampak. Dia tak sedar dia kongsi badan ni pada orang lain. Walaupun orang tak pegang, tapi orang tengok. Dia tak rasa apa-apa. Tak rasa apa-apa. Tapi kalau suami dia kahwin lain, dia kata ni kenyataan tau. Yang Allah tak marah sebenarnya. Dia boleh kan? Dia marah. Tapi yang Allah marah, dia kongsikan muka dengan orang lain, dia tak marah.
Dan kadang-kadang menakutkan suami beritahu. Suami puji lagi. Wah, awak pakai baju ni cantik lah. Dia kerja, nampak bentuk badan awak bagus. Saya pun turut bangga. Turut bangga? Orang kata isteri saya cantik. Patutnya kalau orang kata isteri kita cantik, maknanya orang menilai isteri kita cantik, kita patutnya rasa berdosa. Kenapa? Kita dah dedahkan dia pada orang lain. Kita dah boleh jatuh dayus pada suami. Bukan bangga. Bukan bangga orang kata suami abang ni, badan dia, wah slim lah. Kalau orang kata badan dia slim, orang nampak badan dia, betul tak? Itu orang kata luaran tu. Orang tak tekan detail. Pada dalam hati dia apa cakap dia tak tahu. Mana dia boleh bayangkan isteri kita gini-gini. Boleh ke begitu? Tak Dan boleh. ini kita selamba je. Make-up lah apa benda, keluar rumah 10 kali tengok cermin. Dalam kereta nak keluar tu tengok cermin lagi. Sampai office dah duduk office. Pergi tandas duduk tengok cermin. Nak pastikan penampilan kita ni betul, menarik. Tapi dengan suami kat rumah pernah tak kita tengok cermin muka kita? Muka kita macam mana ni, suami aku ada kat aku? Okey tak muka aku? Tak pernah. Dunia telah terbalik pukang. Ni saya cakap terang tak setuju tu pulang. Tapi cara jujur kena jawab. Setuju tak saya cakap? Setuju, betul. Setuju Ustaz. Orang Jawab dengan ikhlas. Jawab dengan ikhlas. Bukan kata kita nak marah diri kita, marah orang lain, tak. Kita jawab dengan diri kita. Biar kita nak marah, kita marah diri kita. Jangan marah orang lain. Jawab dengan ikhlas. Betul tak selama ni kadang-kadang kita buat begitu? Betul. Betul, Tak Ustaz. baju, Ustaz. Betul, Apa betul. kelawar je. Tak. Baju kelawar tak apa. Muka pun tak pernah nak hias macam mana kat luar rumah. Betul Ustaz. Betul. Kalau rumah, kalau malam make up gini, siang make up gini, petang make up gini, ada make up khas untuk keluar rumah kan kau. Kalau pergi malam makan malam office buat tahun sekali, pergi kedai make up dulu baru pergi sana. Ada orang buat begitu tak? Ada Ustaz. Pergi kedai make up dulu baru pergi sana. Ada. Dia nak tunjuk dengan siapa buku tu? Tunjuk dengan orang Ustaz. Kan ramai orang tu. Betul tak? Nak tunjuk Kan dia ramai orang tu. cantik. Kalau tunjuk dengan perempuan, dia nak perempuan puji dia. Cantik akak malam ni lah. Macam umur 30. Dia nak perkataan ni keluar sebenarnya daripada mulut dia. Betul Ustaz. Lepas tu dia nak tipu diri dia. Dia kata bukan, saya bukan nak tunjuk dengan lelaki. Saya nak kepuasan diri. Kepuasan diri pakai seorang-seorang duduk dalam bilik seorang. Itu kepuasan diri. Betul tak? Betul. Kalau kita dah keluar, kita dah jumpa lelaki. Lain kalau kita dah make up, kita tutup. Kalau rumah baru buka. Itu baru tunjuk dengan suami. Dia ada special occasion tau. Dia ada special occasion. Dia bias, dia pakai baju yang paling cantik untuk dia keluar rumah. Allah. Tak takut ke dalam ni nanti cerita muka dia dihitamkan, buah susu dia bakar dalam perut dia ada. Inilah yang sedang berlaku sekarang di zaman era perdana ni. Ini yang berlaku sekarang, ini yang dibanggakan sekarang, dan ini yang ramai orang ikut. Terutama orang-orang yang bekerja. Saya cakap terang-terang lah. Saya bukan nak marah orang bekerja. Kalau kita bekerja pada gaji yang 3-4 ribu tu, kita tak jaga apa yang patut kita jaga, kita menempah diri kita dalam neraka. Sekarang dengan takut, dia tu pergi kerja, sama juga pakaian. Sekarang dengan takut, malam keluar rumah, sama lagi make up. Sekarang Allah tutup mulut kita. Gincu kita tak nampak lah. Tak nampak kecantikan muka dah sekarang. Pakai mask. Itu pun ada rasa nak bias lagi. Baju oren, mask oren. Baju purple, mask purple. Baju hijau, mask hijau. Tudung hijau. Tengok. Dalam dah kena tutup tu pun masih lagi ada rasa nak bias. Baru sedar sekarang. Semua orang tutup muka. Takut dulu orang pakai pudar, kita kutuk-kutuk. Sekarang kita pun kena pakai pudar. Dari segi bahasanya lain, tutup muka kita. Kenapa kita tak isi kamar? Baca macam ni, kita takut. Dengan perempuan kena potong badan, ganggutin neraka, kita takut. Okey, ini saya dah bagi nota ni. Baca nanti. Print ke, apa ke, ini semua daripada hadis dan Al-Quran.
Ya mukallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Dia ada baca ini, kita baca dalam mana ni? Ni kita baca dalam ayat akhir. Tadi siapa tanya ni? Tanya ni? Kalau siapa tadi? Saya. Ala Ustaz. akhir. Assalamualaikum. Kemungkinannya senario tu berlaku kerana ingin memberikan keselesaan kepada masyarakat sekeliling yang kita berada dalam masyarakat tu, tak Ustaz? Tapi mungkin terlebih lah kot. Mungkin sekadar mungkin. Tak tahulah, kita tak tahu. Dia sebenarnya memberi keselesaan ni pada apa yang kita kena faham. Selesanya masyarakat Islam ini apabila dia tidak terlibat dengan dosa. Dengar sini patutnya gitulah. Selesanya dia ni bila dia keluar rumah cari kerja, dia tidak terlibat dengan dosa wanita-wanita yang sedang menghiaskan diri dia. Itu patutnya yang dia patut dapat. Tapi kalau perempuan keluar rumah penuh dengan perhiasan, dia seronok, mata memandang mata dia seronok. Perempuan cantik. Ada kopi dia ramai perempuan cantik pun seronok. Tapi dan tak sedar, dia telah mengumpul dosa-dosa yang bergunung-gunung. Lepas tu, Rasulullah sebut dalam hadis kan, orang lelaki yang menahan pandangan mata dia, menahan pandangan matanya daripada melihat bahagian yang elok daripada tubuh seorang perempuan. Bahagian yang elok ni bentuk badan, muka yang cantik, tu bahagian yang elok lah. Dia tahan pandangan dia semata-mata kerana takut dia dengan Allah, maka Allah akan beri dia apa? Dalam hadis, apa Allah akan beri dia? Orang lelaki yang tahan mata dia lihat benda-benda, bahagian-bahagian yang cantik bertubuh seorang perempuan, Allah akan beri dia apa? Bukan syurga. Bidadari. Syurga ke akhirat. Dekat dunia Allah beri dia apa? Keberkatan. Bukan. Ketenangan. Dalam hadis. Tak pernah baca hadis yang tu. Apa hadis tu kata? Tak tahu. Allah akan beri dia kelazatan dalam beribadah. Tapi mesti niat dia pada takut pada Allah. Tahu? Bukan niat dia, aku tak pandang ni serban atas kepala, ni kupiah atas kepala, malu nak pandang. Aku AJK surau, aku tak pandang perempuan tu kenapa? Bini sebelah babe. Tak. Bini sebelah ke, bini tak sebelah ke, ada kopiah ke, tak ada kopiah ke, AJK masjid ke, dia tak pandang. Kenapa tak pandang? Pada kasat dia, takut dengan rezeki Allah. Orang macam ni, Allah kata, akan diberasakan pada dia sedapnya dari ibadah. Sembayang rasa sedap, zikir rasa sedap, puasa sunat rasa seronok. Rasa seronok tau. Allah beri rasa seronok. Kenapa? Dia tadi tak lihat bahagian yang cantik, bahagian yang elok dari tubuh seorang perempuan, dan dia tak buat ni kerana takut pada Allah. Bukan kerana sebab lain. Bukan kerana sebab lain. Mata-mata kepada Allah. Okey, Dr. Sheila tanya. Angkat tangan. Maaf Ustaz. Tak ada, okey. Ni Nur Ahmad tanya. Tak ada. Haji Yus. Ustaz. Nur Ahmad dah. Tapi dulu. Ustaz, nak tanya Ustaz. Kejap, bagi Nur Ahmad dulu. Yang tadi ada soalan tu, yang pasal apa, anak perempuan tak boleh keluar rumah tanpa izin kan? Kalau anak lelaki macam mana? Anak lelaki sama juga. Dia kena beritahu lah. Memang bapak tak larang dia pergi mana, betul tak? Dia dah besar. Nak keluar sini kedai dengan kawan, patutnya dia kena beritahu. Okey. Okey Ustaz. Siapa? Hani. Tanya Hani. Saya. Haji Yus. Ustaz, macam ni Ustaz? Saya melihat macam ni Ustaz, saya nak berkongsi je lah, bukan apa. Sebenarnya ilmu yang Ustaz ajar ni, kadang-kadang kita tak ambil berat sebelum ni. Kita rasa macam biasa je. Saya tak kata mana, saya kata saya sendiri sebagai contoh. Apa yang Allah suruh tu, tanggungjawab suami tu bukan tanggungjawab dia, tanggungjawab Allah suruh. Begitu ke isteri. Kadang-kadang isteri tu seolah-olah dia pertikaikan apa benda, seolah macam berat sebelah apa. Tapi kalau dia fikir balik, itu dah Allah suruh. Begitu ke suami, sama je. Jadi bila kita dah dapat ilmu ni, barangkali ada kekuatan luar biasa lah, insyaAllah. Moga-moga Allah ubah. Harap. InsyaAllah. Harap itu. Kenapa kita tak berat? Sebab hati kita tak berat nak buat, sebab hati kita gelap.
Kenapa hati kita gelap? Kita tak masukkan cahaya. Tak masukkan cahaya pada dia. Bila masukkan cahaya, dia terang, dia nampak. Ini Allah suruh. Dan dia kenal, Allah ni kalau kita langgar perintah dia, dia akan murka. Bukan boleh kata 24 jam, Allah sayang, Allah sayang, Allah sayang. Kalau taat, kalau Allah sayang ni hanya digunakan pada perkataan orang yang banyak dosa dan dia rasa putus asa, waktu tu boleh katakan dia, Allah sayang kau, sebab kau nak taubat, kau taubatlah. Itu je boleh pakai. Tak boleh dalam keadaan dia beria-ia keluar rumah, dia kata Allah sayang aku. Bukan Allah sayang kita. Tahu? Hatta dia beria-ia, dia keluar rumah, dia pakai cantik, dia masuk surau sembahyang zuhur lah katakan, nak sembahyang zuhur. Dia meninggal dalam surau. Masa dia meninggal dalam dosa? Walaupun dia meninggal dalam surau masjid. Jangan salah faham tau. Orang sembahyang dalam masjid, dia sembahyang dengan lalai. Dia sujud tapi lalai. Dia ingat ini, dia ingat itu, dia ingat ini, dia mati. Walaupun kita nampak zahirnya dia sembahyang dalam masjid, dia mati dengan sujud. Pada zahirnya kita boleh sangka baik je lah. Tapi hakikatnya, kalau waktu sujud itu dia ingat macam-macam. Dia bukan ingat Allah, dia mati su'ul khatimah. Ini guru saya cakap ini. Orang yang betul-betul hati dengan Allah, dia masuk tandas dia baca doa dan dia rasakan Allah yang beri dia keizinan, kekuatan untuk dia buang air dan sihat. Dalam tandas dia rasa gitu. Walaupun dia mati dalam tandas, dia mati dalam tandas tengah berfikir itu, dia akan mati husnul khatimah. Ini kita faham tau. Ustaz yang dalam masjid cuma tadi kita berlaku baik. Kalau mati dalam masjid sekalipun tapi tengah semayang lalai, dia tengah tempah tiket neraka wil tau, tengah semayang lalai, mati dalam lalai walaupun dalam masjid. Mati dalam masjid. Sebab tu perempuan keluar rumah jangan berhias-hias tau. Saya tengok benda ni dia jadi trend tau, dia jadi trend. Kalau tak berhias dia rasa macam bersalah. Jangan letak gambar profil, jangan letak gambar dekat Facebook, dekat Twitter, jangan post gambar yang cantik-cantik, yang berhias. Ada sedangkan orang kita gitu tu pelik hari-hari dia selfie muka dia. Selamat pagi, salam asar, salam maghrib. Dengan muka dia penuh berhias. Tak berapa ratus orang tengok, friend dia tengok. Kadang-kadang dia public tak satu Malaysia boleh tengok, atau dunia boleh tengok muka dia. Dia memamerkan kecantikan dia. Ni ramai orang buat. Tahu kalau dia mati, gambar tu still there. Gambar tu masih di sana. Dia dah mati. Orang buka Facebook dia, orang tengok. Oh ni dia dulu masih hidup cantik orang ni. Sekarang ni dah hancur dalam kubur dah. Tak cantik apa dah. Budak nak makan muka. Budak nak makan badan. Dah tinggal tulang ni dah. Tapi dia masih berusaha. Kenapa? Orang tengok muka dia. Oh cantik bibir dia ni. Nampak orang buat tak? Ramai kita post ni lagi petang-tang tu dia mati. Betul tak cakap? Kita post ni lagi petang-tang tu dia mati. Jaga-jaga. Allah hai. Ustaz, takut langsung. Kadang nak share benda yang baik. Pesanan daripada Allahyarham Syaifah ini sebelum dia meninggal, untuk para peminatnya jangan lagi tengok-tengok gambar-gambar dia dan lagu-lagu dia. Saya rasa sabit dengan apa yang Ustaz cakap ni lah. Mudah-mudahan Allah rahmati dia. Amin. Ya, memang. Kenapa Allah dah bagi dia kesedaran. Kenapa dia kata jangan dengar lagu dia? Suara dia. Suara dia mendayu-dayu tu yang aurat. Kalau suara tu tak mendayu-dayu, tak adalah aurat. Sebab tu dulu dalam kitab ada cerita hukum. Kalau perempuan ni nak menasyid, dia boleh nasyid seorang. Kalau suara dia ni boleh datang fitnah. Kalau suara tak datang fitnah, tak apa. Dia kena nasyid ramai-ramai, 3 orang sekali nyanyi. Jadi orang tak kenal suara siapa. Dia kena blend suara tu. Kena blend 3 orang tu. Kenapa dia kata jangan dengar lagu dia? Apa ingat siaran radio patuh sekarang? Pernah tak dengar suara lagu dia keluar TV, keluar radio walaupun dia meninggal? Saya tanya lah. Selalu. Tapi dah jarang ada tak? Dah jarang lah sebab dia lama meninggal. Saya sendiri pun kalau saya dengar saya tutup lah. Saya hormat dia. Tapi gambar-gambar dia masih berkeliaran tak dalam internet, dalam YouTube?
Ada. Saya rasa Kalau tak orang ada nak, kan. nak tengok muka dia lah. Yang Kalau tak orang nak tengok, ada. orang nak tengok muka dia, kalau orang nak tengok muka dia, orang type Sharifah ini, keluar tak muka dia? Kadang-kadang dia satu orang. Ustaz, keluar. Saya tanya, masih keluar betul tak? Yalah, tapi Tapi sekurang-kurangnya atas, usaha dia dah atas ada lah. kesedaran dia, atas kesedaran dia cakap tu, moga-moga Allah ampunkan dia. Tapi apa yang kita cakap, benda ni masih keluar. Betul tak? Lepas tu saya kata, jangan post muka yang berhias-hias di dalam Facebook. Orang perempuan jangan post muka yang berhias dengan Facebook. Nak post tak apa, program baik nak post tak apa, tapi jangan post gambar muka kita dekat kita seorang, muka kita penuh berhias. Walaupun orang bagi like, ada 1,000 orang bagi like, ada orang bagi macam ni, ada orang puji kata, wah akak ni tak nampak macam 50 lah. Saya ingat ke saya salah buka Facebook nama orang lain, punya akak punya. Tak percaya pula akak ni memang muda akak ni sebenarnya ni. Padahal abang tu terpikat. Kita puji dia, besok dia post lagi. Dia pakai baju lagi cantik. Ustaz tak dengar. Ustaz, kalau pakai baju color-color pun tak boleh? Pakai jubah. Menarik perhatian orang pandang tak boleh. Okey, Arlin tanya. Ni Ahmad tanya ni. Arlin cepat. Ustaz, Kak Idul sila. Ustaz ada sebut kalau orang lelaki tak tengok benda maksiat, Allah bagi dia kelazatan dunia kan, beribadat. Ibadah. Kelazatan beribadah. Macam mana orang perempuan Ustaz? Orang perempuan tak disebut dalam hadis. Kenapa? Orang perempuan ni dia jarang nak melihat pada bentuk tubuh lelaki. Jarang, walaupun ada lah. Walaupun ada. Tapi dia jarang, dia tak sama macam lelaki. Maksudnya orang perempuan nak mendapat kelazatan beribadah tu Ustaz. Itu apa amalan ni yang dia kena buat? Amalan dia. Itu dia katakan taat pada suami tu. Taat pada suami, apa saja amalan dia menambah pada taat. Kenal dia pada Allah. Secara umum dia gitulah untuk dia dapat kelazatan ibadah. Hati tu kena repair. Hati tu kena banyak zikir. Tahu? Kalau hati dia tak repair, tapi lelaki ni dia ada saluran khas. Jaga mata, jangan melihat pada bahagian elok tubuh seorang perempuan. Bahagian tak elok ni, bahagian ni kalau tengok ni tak seronok lah. Tengok kepala, tak ada dah seronok. Ada orang dia tak kisah pakai stokin, tak pakai stokin, dia kata takkanlah orang lelaki nak tengok tumit. Saya dulu pun pernah saya berfikir ni tau. Dululah, berpuluh tahun lalu saya berfikir ni tau. Kalau perempuan jaga stokin memang dosa, tapi takkan lelaki boleh teruja. Akhirnya Allah takdirkan, ada kawan saya ni, dia ni kita kata macam nakal lah. Walaupun umur dia dah 50 lebih, macam nakal sikit lah. Dia suka cerita pasal perempuan, dia macam nakal sikit Dia kata nakal lah, dia kata jahat kan, tak berhati. Dia kata nakal lah. Dia pergi umrah. Saya tanya dia macam mana? Okey, pergi umrah, dapat ibadah. Dia kata aku tengok perempuan Syria, cantik lah dia kata. Tumit dia aku tengok macam buah delima. Tumit dia tengok. Bagian lain tak nampak. Dia pakai tudung kan. Aku tengok mata dia je aku kata cantik orang ni. Aku tanya mutawif aku, siapa dia orang ni? Ni grup Syria. Memang ada orang kata perempuan Arab ni kalau cantik ni perempuan Syria. Orang cakap lah. Saya dulu masa pergi Kelantan kan, kerja kat Kelantan, adalah setahun sekali, 2 kali pergi Kelantan kerja. Sampai dekat Pasir Mas, budak Kelantan dia kata habis tahu tak dia kata. Orang ramai kata dia kata. Orang ramai cakap dia kata. Dia kata, hak Tino yang molek-molek comel-comel ni, dia kata, dalam Malaysia ni, orang Pasir Mas dia kata. Saya dengar ni bukan daripada dia orang lain pun dengar. Dia kata perempuan yang tercantik kat Malaysia ni, orang Pasir Mas. Saya tak tahulah. Dia kata, apa tengok lah, kau pasal-pasal. Dalam hati saya kata, biasa je. Orang lain pun perempuan cantik juga. Betul lah, kau nak tengok lah. Orang kata orang cantik perempuan ni orang Pasir Mas. Orang kata kill. Itu nama kata kill. Orang lelaki, orang cantik orang mana? Orang Kajang. Amboi. Bangi. Jangan aja. Orang bagi rumah mengaku bentung. Saya kata orang Kajang, kata orang bentung. Orang Sungai Ramal. Orang Sungai Ramal, orang kata orang Sungai Ramal. Ustaz lah tu. Aku belum jawab lagi dulu. Ustaz Komel. Bat orang mana Bat? Orang kata orang lelaki paling handsome yang Bat dengar. Orang Kuala Selangor lah Ustaz. Orang Selangor tengok. Semua orang kampung dia mengaku orang kampung. Tak nak kali.
Saya nak cakap apa? Masa tu Boroi botak semua dah hilang. Mengaku orang kampung dia je boleh Yusof. Dia semalam ikut Adi semalam tu Ustaz. Ya. Laki yang Yusof tu. Orang Melaka cakap orang Melaka. Orang Iran. Tengok orang Iran. Tapi orang lelaki tak disebut. Walaupun ada memang ada orang kata orang Iran. Orang Pakistan. Tapi orang-orang macam mana ada orang Pakistan yang biasa muka pun ada. Tapi perempuan kat Malaysia lah kan, orang Indonesia tahu lah. Kat Malaysia memang perkataan tu saya pernah dengar tau. Orang kata perempuan yang paling cantik perempuan Simas. Orang kata lah, orang kata. Orang kata kill. Saya pun kata tak tahu. Tapi saya tak tahu lah, saya pergi bila budak ni cakap, saya dah dengar dah. Saya tengok lah juga kat pasar perempuan ni. Pada saya sama je macam perempuan tempat lain. Ada yang cantik, ada yang cantik. Betul tak? Begitulah sempurna. Tapi lelaki ni dia memandang sampai dia boleh mengkategorikan orang sini paling cantik. Dulu masa pergi umrah kali pertama kan, mutawif kami cakap, dia kata Hussein, dia panggil saya Hussein. Hussein, kau tengok grup tu. Orang lelaki tu nampak handsome tu. Memang cantik muka dia orang. Pakai jubah putih lagi nampak cantik muka. Kadang-kadang mereka ni keturunan Nabi Yusuf. Dia kata dengan saya lah. Wallahualam, saya tak tahulah. Mungkin juga. Nabi Yusuf ni kan dia muka dia cantik. Maknanya kecantikan tu ada keturunan sikit. Jadi kita kata kenapa ni? Sebab kenapa orang kata perempuan yang ada setengah tempat cantik ni kenapa ni? Kalau Europe orang kata perempuan Denmark paling cantik. Macam-macam lah yang terlihat orang kata. Sebab dia yang menilai ni lelaki. Mana lelaki dia memandang. Kalau kita keluar rumah dalam keadaan berhias, kita kata tak siapa nak tengok. Kita kata. Tapi tahu tak kita, orang lelaki memandang. Kita kongsikan apa yang milik suami kita, kita kongsi dengan orang lain. Maknanya kita tak apa. Kita tak apa. Tak amanah. Tak amanah. Hak milik suami pergi bagi orang tengok. Hak milik suami pergi bagi orang tengok. Tu nama tak amanah. Okey. Dan aku lihat pula seorang perempuan yang tergantung kepalanya seperti kaldai kepala babi. Tubuhnya seperti kaldai. Dan di atasnya ada beribu-ribu warna daripada azab. Ada perempuan kena gantung, Rasulullah tengok di Mi'raj. Ada perempuan kena gantung, Rasulullah tengok waktu di Isra Mi'raj. Dia kena gantung. Masa dia kena gantung tu, apa dia? Kepala macam babi. Kepala macam babi. Lepas tu dia kata badan dia macam kaldai. Kita boleh imagine tak kepala babi badan kaldai. Kepala babi badan kaldai. Dan di atas dia, di atas kepala dia ada beribu-ribu warna azab. Ada azab betul warna api warna merah, ada api warna kuning, ada api warna putih, ada api warna hitam, beribu warna. Warna ni semua warna azab. Warna api neraka, warna asap besi, warna benda. Allah dia kata kepala macam babi. Dalam kitab ni dia kata apa ni? Muka sebelah, muka 27 dia kata apa? Kerana perempuan itu sangat suka mengadu-ngadu dan dia adalah orang yang dusta, banyak menipu, banyak mengadu dengan orang. Dia mengadu orang ni begini, lama orang berkelahi. Ni nama dia mengadu domba. Jaga-jaga, lidah kita jangan macam ni. Selalu dekat jabatan, dekat organisasi selalu berlaku. Mami Jarum dia rasa tak puas hati. Ya? Mami Jarum. Lebih kurang jarum itulah kot. Mami Jarum. Orang panggil apa? Mami Jarum. Kalau cerita Mami Jarum tu, itulah kot cerita dia. Lepas tu kita kena hati-hati tau. Kalau kita kat pejabat, kita tak puas hati dengan seorang, dan kita mula cerita dengan orang ni, cakap dia ni dapat anugerah cemerlang, bodeh lah mula cakap. Aku kerja macam nak mati dah dapat. Dia senyum-senyum dengan bos lebih kurang dia dapat. Bila dia gunakan dia punya kecantikan, kita cakap gitu tau.
dia gunakan kepakaran senyum dia. Ustaz. Ya? Ustaz, saya nak tanya. Kalau suami tu curang belakang isteri, apa hukum dia? Sedangkan Hukum isteri dia yang taat dosa lah. dengan dia selama 20 tahun. Sedangkan isteri dia taat dengan dia. Isteri dia taat dengan dia, suami dia curang dengan dia, isteri tak berdosa, jangan risau. Isteri dia sikit pun tak berdosa. Suami dia Terus curang suami ke, dia tak suami dia lagi. berdosa ke, suami dia akan berdosa dengan Allah. Dan dia akan dijawab dengan teruk, dia akan selesa dengan teruk. Tapi isteri dia tak ada apa-apa kena-mengena. Isteri dia tak terlibat. Selagi isteri dia taat. Kalau isteri dia biadab dengan dia, isteri dia berdosa. Itu formula yang kita pegang. Tapi kalau suami dia curang, isteri dia curang, dalam keadaan dia tak tahu, tapi dia benarkan isteri dia pergi berhias muka ini, dia tak tegur langsung, menyebabkan isteri dia terpikat dengan orang. Orang terpikat dengan dia. Mana tak terpikat? Hari-hari pakai cantik, pakai wangi-wangi. Tengok tak? Tengok orang taruh gambar-gambar profil, tengok. Kita tengok, memang lawa. Sekali jumpa, jangan kita bercakap lah. Tak seperti yang dia jangka. Betul tak? Tapi dia edit muka dia, selagi boleh edit, dia edit. Orang lelaki pertama lah. Kalau janggut tu boleh hitam, hitamkan. Saya ambil gambar nak pergi haji kan. Nak pergi haji. Dia tu kata, bos, ini tak apalah, jangan nanti cacat muka ni lah. Bagi saya masa lah, saya edit sikit. Saya saja urang-urang dia. Bos, kasih hitam janggut pula tak? Dia kata, ini hitam kalau muka kita janggut dah putih kita bagi hitam, nampak kelakar lah dia kata. Nampak very funny gitu. Dia pun cakap gitu tau, sebab dia pernah try dia kata. Dia kata, ini macam orang okey apa dia kata. Sajalah saya gurau dengan dia. Apa yang kita nak kata apa yang kita nak kata, kita jangan tengok kita jangan tengok, jangan hias muka kita paling cantik dan kita paparkan di satu paparan. Nanti dia susah, dia tak habis. Satu, dia tak habis. Susah dia tak habis. Okey. Dan aku lihat seorang perempuan yang tergantung atas rupa anjing. Tadi rupa babi. Ini rupa anjing. Dan api neraka itu masuk daripada bawah dubur dia. Dan keluar itu daripada mulut dia. Dan segala malaikat memukul mereka itu akan kepalanya dan badannya dengan pemukul api neraka. Allah Akbar. Baca pun dah ngeri tak boleh bayang. Kepala macam anjing. Rasulullah kata dia nampak. Tapi orang. Kepala macam anjing. Tapi orang. Digantung. Api masuk dari dubur. Keluar dekat mulut. Keluar api kat mulut. Masuk kat dubur, keluar kat mulut. Dia lalui saluran badan, saluran perut, saluran tekak, keluar kat mulut. Lepas tu malaikat pukul-pukul badan dia. Pukul kepala dia. Pukul badan dia. Dengan pemukul daripada api neraka. Bukan pukul kayu-kayu yang kita lewat dunia ni. Dia pukul berterusan. Keluar api. Pukul. Bila? Tak tahu bila. Apa dia buat atas muka bumi ni? Berdengki. Kau tengok muka 27 lah. Berdengki. Berdengki. Berdengki ni apa maksud dia? Nak turunkan bahasa tasawuf. Berdengki ni, dia tak suka orang dapat nikmat dan dia suka nikmat tu gugur daripada orang lain. Kita nampak dia post dalam Facebook lah, kereta baru. Kita rasa tak suka. Belagak kita bau, kerja kerani je. Kerja pembantu je, kerani je pun. Pangkat S19 je, D19 je pangkat. Pakai kereta mahal, belagak, ada dengki. Kali tiba tak mampu, dia jual kereta dia. Dia pun tulis, kawan-kawan dah tak pakai dah kereta tu. Aku rasa tak mampu lah. Jadi aku fikir dengan isteri aku jual lah. Beli kereta murah. Padan muka kau, ada dengki. Kau jaga tau.
Banyak orang baca Facebook, dia komen yang menyebabkan nanti kepala dia jadi babi, punggung dia masuk api, keluar dekat mulut dia, malaikat pukul kepala dia berterusan. Kenapa? Berdengki. Kepala jadi anjing Ustaz. Dengar pun ngeri tu Ustaz. Allah. Dengar pun ngeri kan? Rasulullah tengok dia menangis. Kenapa dia menangis? Umatku. Umatku. Ustaz, Hayusni tu buka kamera Ustaz, gambar aurat tu. Hayusni tutup kamera tak? Saya tak tahu Hayusni lelaki ke perempuan. Saya diam tu. Tengok muka je lelaki. Perempuan. Perempuan tu je, perempuan pun ada. Tutup kamera tak? Nanti nampak aurat nanti. Ni dalam Facebook ada ni, masuk Facebook. Nanti benda ni orang tengok orang-orang tengok muka kita ada. Tu yang tak bagus tu. Okey, apa yang saya nak cakap kalau kita ada rasa begitu, selalunya orang post dalam Facebook benda-benda yang diseronok tau. Mari kita tumpang bahagia kan. Dia kata, hari ni kami nak berjalan melancong ke Jepun. Kita ucap kata-kata bahagia. Jalan baik-baik, bawalah oleh-oleh untuk kami. Macam itulah. Benda-benda yang menyeronokkan dia lagi. Kalau dia berduka, kita bertumpang berduka. Takliahlah, muka sabarlah dengan ujian yang Allah beri. Macam itu patutnya. Jangan ada rasa hasad tau. Alah berlagak pergi Jepun, orang pergi pollution ni macam lah banyak duit. Hati cakap ni. Hati dah mula dengki. Aku cakap dengan kawan-kawan lain pula WhatsApp. Kau nampak tak settle dekat Facebook? Pergi Jepun, tak padan, gaji rendah, dulu mengadu kata tak ada duit. Pergi Jepun. Tengok. Ini dengki tau. Dia post kat Facebook, anak saya Alhamdulillah dapat 5A UPSR. Anak kita 3A. Dan nanti kata-kata, alah mandrem ke apa ni? Tengok. Kenapa tak dengki? Entah dia bomoh mana dia jumpa ni, dengki. Entah kabel mana dia dapat soalan bocor kot, dia dengki. Ini nama dengki. Dia dengki. Allah bagi anak dia nikmat 5A. Dia dapat cara betul tak betul, itu persoalan dia dengan Tuhan. Kita tak tahu. None of our business. Faham? Tapi rasa tak puas hati dia mendapat nikmat ni, itu dah berdengki. Kali besar tengok-tengok, SRP anak gagal. Padan muka. Dulu berlagak sangat. 5A, 8A bagai. Sekarang macam mana? Ini dengki. Jangan dengki macam tu. Dia dapat 5A, tahniah. SRP dia kata anak saya tak baik. Tak apa. Jangan putus asa. Biar anak cuba lagi. Bagi mereka peluang. Kita cakap macam tu. Kenapa? Kita nak tutup pintu dengki. Bila terbuka pintu dengki ni, kita masuk. Nanti kepala jadi babi. Kamu. Bukan saya tahu babi. Nanti kepala jadi babi. Dekat akhirat. Kena gantung kepala babi juga kena gantung. Padahal manusia, kepala babi. Dimasukkan dalam dubur di api, keluar kat mulut. Malaikat ambil pemukul daripada neraka, ketuk-ketuk kepala dia, pukul-pukul kepala dia. Malaikat pukul-pukul macam ni dia pukul macam ni kita tahulah. Tapi kalau seksa ni bukan pukul macam ni, betul gitu. Tidakkah kita ngeri? Sebab tak ada ilmu, tak faham dengki, pergi buat dengki kat orang. Lepas tu nak kena belajar dengki ni tak ada apa. Itu yang kena belajar dalam ilmu tasawuf. Okey. Ustaz, boleh tanya Ustaz? Kalau kita nampak orang-orang yang macam tu lah, kejayaan-kejayaan. Kita rasa dalam hati je kecemburuan tu, tapi tak zahirkan, tak ada share dengan siapa-siapa. Cuma dalam hati kita simpan seorang-seorang. Dia masih berdosa ke Ustaz? Berdosa hati. Itu nama dia maksiat hati. Itu nama dia maksiat hati. Okey, lepas berdosa kita pada hati. Dia ada satu dosa lahir dan dosa hati. Bila kita rasa itu, kita istighfar cepat. Sebab tu, kalau kita rasa nak komen, kita cakap tahniah. Supaya kita dapat merasai keseronokan yang dia rasa. Bila kita pun rasa seronok, kita tak ada rasa dengki. Yang kita rasa tak seronok, itu yang datang dengki.
Kalau kita rasa kita buka Facebook nanti nak berdengki orang, nak mengutuk orang, berkomen macam jangan buka Facebook, tutup. Dah. Jangan baca apa-apa, tutup. Kita pun tak ada account Facebook, kita pun tak ada post apa-apa, kita pun jangan baca post orang. Kalau watak kita gitulah. Ada orang dia baca post orang Facebook, dia komen macam-macam Belagak lah, lagi ni, dah tak perasan, dah tua, nak ambil gambar selfie, konon. Macam-macam cakap lah. Muka-umpat dia cakap lah. Facebook ni dijadikan rombong dia dapat dosa. Padahal banyak manfaat ni Facebook ni. Boleh baca jadual kuliah, boleh tengok rekaman kuliah boleh tanya khabar kawan-kawan. Adakah kawan dia post dalam Facebook, adik dia meninggal, kawan saya adik dia meninggal baru ni. Umur dia lahir tahun 78. Berapa umur dia? 81 dah adik lahir. Meninggal COVID 2 hari lepas lah. Ada yang tengah sakit kena COVID, ada imam masjid kena sakit kena COVID, dia ada masalah dia, Ustaz, saya kena COVID, kita doakan. Saya doakan dia kata saya doakan. Jadi semalam saya WhatsApp dia kata Ustaz dah tak demam lah, cuma deri bau tak dapat lagi, tapi dah tak demam lah. Dulu masa kena demam, deri bau tak ada, cium apa pun tak bau, makan sambal tak selera, bahkan dia kata bau macam bau makanan tak ada lah. Tapi saya syukur lah. Jadi saya WhatsApp dia, pagi tadi dia jawab, dia kata Alhamdulillah tak, saya dah tak demam dah, beransur baik. Itu satu imam lah yang belajar dengan saya. Dia ni guru tajwid. Saya sangat syukur lah. Itu hari kita ada doakan satu anak perempuan, nama dia apa, Ramzi nama dia? Ramzi ada tak pagi ni? Ramzi macam tak ada je pagi ni. Ramzi masuk tak Ramzi? Tak ada. Nur Rehan ke apa? Ingat tak? Nur Rifhan. Masa kita doakan tu, dia oksigen dia 60% dia tinggal. Doktor dah kata kritikal lah. Doktor dah kata kritikal. Ayah dia masa telefon suara macam nak menangis lah. Tapi masa di call Ramzi tu dia menangis lah. Tapi dengan saya mungkin dia dikontrol lah. Ramzi tu kawan baik dia. Saya pun baik dengan dia. Dia berkecil. Kami main pimpong kecil-kecil tu kat kawan baru. Kawan baru dulu, Jalan Raja Alang dekat belakang. Kalau kita tengok sekarang ni, masuk ke Coket, ada 5 rumah belakangan. Belakang tu ada kelab pimpong. Masa tu kelab pimpong Pemuda UMNO Kampung Baru. Jadi budak-budak yang dia latih lah main pimpong. Saya pun antara seorang lah. Man ni pun, dan bapak yang sakit ni, anak dia yang lelaki ni, dia pun main pimpong saya lah. Bukan main rapat dulu. Main pimpong kat kelab tu lah. Main pimpong. Dia masa dia suruh doa tu, anak dia kena transfer ICU. Sampai doktor suruh buat call, video call pada keluarga tau. Tapi dia tak agak nak bercakap. So doktor pun tak boleh buat. So doktor tu call bapak dia, kata anak awak ni kritikal ni. Hari ni kita akan masukkan ICU. Dia oksigen dia boleh capture 60% ni. Saya dengar pun kesian lah. Anak dia ni mengandung anak keempat. Mengandung anak-anak sulung, mengandung anak yang keempat 3 bulan. Doktor kata kalau di-effect dengan anak dia akan effect. Jadi sekarang belum efek lagi lah. Saya dengar pun kesian lah. Saya kesian. Tanya lagi jadi boleh? Jadi kita doakan. Dan kita dapat tahu, dapat maklumat semalam, anak dia dah beransur pulih. Allah, saya sangat syukur lah. Saya tanya boleh? Saya. Taklimah. Okey, mengenai pakaian tu, nak keluar rumah tu, kalau kita nak keluar rumah, dengan suami dia tak payah kisahlah. Misal anak kita belum kahwin, untuk keterampilan diri dan kepuasan dia je, bukan untuk apa-apa. Boleh tak? Itu kita kena jaga-jaga. Selagi dia tidak melanggar hukum, tak apa. Okey. Walaupun dia kata untuk kepuasan dia, tapi dia ada make-up. Dia kata kepuasan dia, tapi dia tahu tak orang lain pandang. Dia tak boleh kata, kau pandang kenapa? Tak boleh gitu. Kalau gitu, orang bogel di pantai kau pandang apa? Kalau cakap itu tak. Kepuasan ni, jangan kepuasan diri itu mengikut akan nafsu. Hingga menyebabkan berhias dan pastinya bila keluar rumah itu, perhiasan dia nampak oleh orang lain yang bukan suami dia. Sama lah macam orang beli barang mahal, itu tak? Ada orang beli beg sampai RM50,000, beg tangan. Itu kira murah tu, ada orang beli beg RM200,000 ada. Apa tu? Kuih bijan apa tu? Beg yang kuih bijan tu. Katanya RM250,000. Bijan. Bijan tu. Kalau kita kata dalam syarak, ini dah jatuh mubazir. Dalam Quran kata orang mubazir ni saudara syaitan. Kita kata mubazir. Tapi orang-orang yang beli barang-barang macam ni, pada dia adalah kepuasan. Pada dia.
pada dia. Pada syarat kata bukan kepuasan membazir. Wajar ke beg besar ni 250,000 kita beli? Wajar ke? Tak wajar. Ikut logik atas lah. Walaupun kita banyak duit. Bazir. Banyak duit lah tu. Kalau tak ada duit mana nak beli? Baik. Kalau tak ada duit beli beg pasar malam je. Beli beg RM60 itu pun dah kata seronok lah pakai. Itu pun dah Dia kata kepuasan. Faham tak? Orang kaya dia kata kepuasan. Tapi dalam Islam kata pembaziran. Ada lagi mahal itu boleh kan? Betul kan? Ada jam sampai RM10,000, RM100,000 ada kan? Ada Ustaz. Ada kan? Tak ada. Dia kata kepuasan. Tapi sebenarnya pembaziran. Dia make up diri dia kata kepuasan. Sebenarnya pertunjukan. Kereta berhias. Assalamualaikum Ustaz. Tunggu dalam. Kashmah nak tanya, yang masuk hiasan tu, kalau kita hias simple aja, kadang-kadang bedak tu setahun pun tak habis, tapi just sapu-sapu macam tu tak boleh juga ke? Sapu tu nak bagi cantik kan, bagi apa? Yalah nampak kemalan, tapi keluar tu tak ada lawan nampak macam serabai kan muka tu. Maksudnya akak pakai bedak, terlalu sikit. jangan orang nampak serabai. Orang siapa? Orang siapa? Bukan suami. Bukan kita kata mesti keluar comot-comot tau. Dengan makan aiskrim, ada kat sini, ada sini, comot-comot biar. Janji aku tak. Bukan itu. Itu macam gila lah pula. Makan nasi lemak sambal kat sini. Lepas tu ambil ke lap kat hidung sambal, keluarlah apa nak bersih-bersih. Aku bukan nak untuk muka aku. Bukan tu. Bukan salah faham itu. Jadi kita jangan lihatlah timbul fitnah pada muka kita lah. Timbul fitnah ni mana, kenapa lah dia ni makan sambal kat sini tak basuh, kenapa? Macam tu Ustaz. Bukan begitu. Jadi kalau kita pakai bedak ni, kita mesti nak kelihatan cantik. Betul tak? Bedak ni dia punya fungsi dia cantik. Kita pakailah sedikit mungkin sampai tidak terkelihatan kita ni menunjuk cantik. Tapi bukan kena pakai serba-serba. Pakai bolehkan tu biasalah pakai bedak. Biasa dah lah. Sikit dah lah kak. Ini bedak macam nak buat tile. Atau buat tile rumah. Simen besar ni. Bedak dia tebal tu. Maksudnya dia punya terlalu simple tu, bedak tu tahan setahun pun tak habis. Maksudnya macam tu. Agaknya kot. Kalau pakai bedak macam ni, macam orang buat simen tile tu, buat tebal ni, suami tanya, nak pergi tak? Nak. Gugur bedak. Tu tak boleh. Yelah, siapa like ini macam tu. Ala kadar je Ustaz. Saya tak tahulah macam mana kan. Tapi mula-mula kita jangan niat untuk dapat cantik. Kita niat supaya muka kita tak bodoh. Jangan niat sampai nak pamer cantik kat orang. Tapi kalau tak pakai bedak pun suami kata awak tak pakai bedak pun okey lah. Saya pakai bedak lah. Cuba kalau rumah sekejap pakai bedak. Cuba tengok apa kawan cakap. Kawan tak cakap apa-apa tau. Even kawan tak perasan tak pakai bedak. Betul tak? Kau ingat muka aku tak handsome, aku pakai bedak baru tahu. Aku cakap tu. Aku dah jadi menantu kau. Mentang-mentang aku tak handsome, aku pakai bedak nanti baru tahu. Dia kata gitu. Amat nespu tadi. Amat nespu dah kau. Lepas ni aku pakai bedak lah. Ini pun tak payah pakai. Ini nak korban ni tak cukup-cukup je tau. Ni nak kena sampai 10 bulan ni, sampai hari kedua baru orang tu nak potong saya punya korban. Saya buat kat luar kan, dekat Banting. Dia kata hari kedua, Ustaz, hari kedua kami akan kesembelih Ustaz dengan isteri punya korban. Maksudnya hari kedua dia tak potong-potong apa benda ni. Buku dah potong lah. Lepas ni aku pakai bedak baru tahu. Tahu. Okey lah. Dah. Nanti jumpa besok. Ustaz. Jumpa malam ni. Ustaz, maaf ada boleh soalan. Ustaz. Nak tanya dua soalan. Kalau pasal yang furdah tu kan, sekarang ni transformasi kepada furdah tu mungkin cabaran. Tapi dia pakai mask tu, dia kata
satu cara dia nak tutup aurat dia sebahagian muka lah bila dia keluar rumah. Tak apa. Boleh lah. Tak lah. Boleh. Okay, lepas tu soalan Dia- kedua. Ramai orang dulu pernah pakai pudar dan dia kadang-kadang dia buka balik pudar pun ada juga. Sebab apa? Dia pendapat yang kata muka itu wajib bagi perempuan tutup pun banyak dalam kitab. Ada juga pendapat kata orang perempuan ni dalam sembahyang dan luar sembahyang sama. Maknanya macam mana dia pakai tudung dalam sembahyang, dia kena pakai tudung macam itulah keluar rumah. Tak boleh nampak ni. Dan kalau kita tak pakai pudar, kita kena jaga tau. Ni yang banyak orang nampak ni. Orang perempuan ni. Ni apa ni? Bawah dagu ni. Sebab kalau kita sembahyang nampak bawah dagu ni tak sah. Itu kalau pendapat kata guna pendapat tu. Tapi kalau dapat tutup pudar lagi baik. Sebenarnya begitulah. Sebenarnya begitulah. Kuat tak kuat nak buat itu soal lain. Tapi hukumnya begitu. Okey, tanya lagi soalan apa tadi? Soalan kedua kan yang pasal metafora dia lah yang beg 200,000 tu kan. Orang ni dia macam kalau dia berpendapatan tapi dia dah salurkan lah, dia dah buat lah macam monthly gaji tu dia dah salurkan kepada semualah sedekah apa semua tu, tanggungjawab dia tu, and baki tu dia pun boleh lah beg tu yang harga 10,000 tu. Jadi macam mana tu Ustaz? Adakah kategori membazir juga? Ya. Dia masih kategori membazir. Okay. Dia masih kategori membazir. Sebab dia bukannya pada kebiasaan yang ghalib dipakai. Kebiasaan orang tak pakai beg 20,000. Sebenarnya dia membazir lah. Dia cakap dalam apa benda pun sebenarnya dalam hukum dia dikira membazir. Sebab tanpa beg 20,000 tu pun kalau beg RM1,000 pun dia boleh pakai dengan selesa sebenarnya. Tapi dia boleh, orang banyak kata kan, tengok kasut, saya tengok dalam internet anak saya tunjuk kasut RM5,000 lebih. Wah, dia kata kasut apa RM5,000 lebih? Saya pernah tengok dulu kasut yang jual kat kedai, saya tengok RM660, Likok sportif. RM600. Itu pun kita rasa macam membazir. Tapi ada kawan saya dia pakai badminton. Dia kata dia pernah beli kasut RM100. Tapak kaki sakit badminton. Dia beli kasut ni tak sakit. Itu tak membazir. Kenapa? Dia memang perlu tapak yang tebal itu dengan yang lembut itu, yang mahal itu untuk jaga diri dia jangan cedera, dia kata. Itu tak membazir. Kecuali kalau perempuan ni dia pakai beg pasar malam, dia gantung sini, dia punya bahu gatal. Allergic. Kalau dia pakai bijan, dia tak allergic. Tu boleh. Ini contoh. Dah marah perempuan yang sudah. Nanti aku kembali dengan handbag ni kan. Terima kasih Ustaz. Jangan marah dia cakap saya tahu. Saya allergic kan. Nak nilai macam mana saya tak kisah. Tapi saya cakap ni betul-betul. Kalau dia pakai beg RM50,000, dia tak allergic. Kalau dia pakai beg murah, dia gantung sini gatal-gatal di bawah. Lepas tu dia pegang beg gatal-gatal tangan dia. Kenapa? I kalau pakai beg bawah RM200,000, I allergic lah Ustaz. Okey pakai beg RM200,000. Contoh. Sama macam lelaki jual pegang sutera. Lelaki jual pegang sutera. Kalau dia pakai cotton, pada dia gatal. Doktor kata awak ni tak boleh pakai benda lain kecuali sutera. Dan dia pakai baju Melayu sutera. Waktu tu haram tak bagi dia? Haram pakai sutera? Tak haram. Kerana dia hanya boleh pakai tu untuk dia hidup dengan biasa. Oh, macam tu. But kalau pakai sutera dengan pakai cotton, pakai sutera gatal Bat. Pakai cotton. Gatal. Apa boleh? Saya pakai sutera gatal. Alhamdulillah. Saya pakai cotton. Orang pakai sutera tak gatal. Orang sakit gatal-gatal kan. Orang banyak pakai sutera. Tapi sutera mahal. Baju batik sutera pun dah RM800. Saya tengok kat kedai lah. Itu pun sutera tak ada persen. Apa yang kita nak kata, dia ada pelonggaran pada keadaan gitulah. Jangan balik-balik lah. Kalau nak beli beg RM200,000, beli beg RM1,000 cukup. Yang lain tu kalau rasa tak ada apa nak buat duit Ustaz, pergi cari sekolah tapi saya tengah bina-bina tu, bagi kat Ustaz tu RM100,000, Ustaz pun nak buat apa? Nak buat bil nak buat. Alhamdulillah. Bestnya. Terima kasih Ustaz. Okey, cukup dah. 90 dah, 90 dah. Cukup. Nanti sambung. Wah. Kat mana Wah? Ustaz. Ya. Kat mana?
Kata Sayyidina Kata Ali. Sayyidina Ali. Ya. Okey, kata Sayyidina Ali. Kata Sayyidina Minggu depan Ali. hari Senin. Nombor. Okey. Okey. InsyaAllah. Nanti kita jumpa. Wah, kalau sempat nanti, tengok wah. Yang saya cakap tadi. Okey. Salah Ustaz. Salah. Tayar jenis pecah malam. apa ni? Malam tayar pecah. Oh. hai. Balik rumah, nak buka dah tak boleh. Skru dah ketat. Pagi ni nak beli lemak jadi. Terlupa dia pecah. Rumah masalah di lemak. Tak apalah, insyaAllah. Saya tak cakap dia buka, tak ada. Masalah tu tak ada dia buka. Dia tolong wah, kalau sana ada. Boleh tolong. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Apa maaf, saya bohong dengan ikhlas hati terutama pada orang perempuan. Saya tak ada niat apa-apa, nak rendahkan siapa, nak hina siapa, nak cakap siapa, nak marah siapa, tak ada. Saya mencakap tentang hukum dan terimalah seadanya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, terima kasih. Alhamdulillah.